العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya sambung sedikit lagi hadis yang ke-792 tu, bab yang ke-14. Al-Imam yadhkuru ba'da qiyamih fi musallah annahu ala ghairi tahara. Imam menyedari beliau berhadas ketika sudah berada di tempat salatnya. Jadi Imam Nasai kemukakan satu riwayat, bukan dua tu, satu riwayat di bawah bab ini. Jadi sebahagian daripada nota ni telah kita bincang. Jadi pada malam ni saya sambung di bawah nombor 14 tu. Imam Abu Bakr bin Al-Munzir menyebutkan bahawa para ulama telah berbeza pandangan berkenaan dengan salat imam dalam keadaan berjunub. Di situlah cuma kita sambungnya sepatutnya yang ketiga tu pada muka surat 33 tu tu. Jadi Imam An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad, Sulaiman bin Had dan seterusnya lah. Seperti yang dalam nota tu, ni kita baca dah sebenarnya ni. Jadi bagi mereka, ini tokoh-tokoh besar ni, bagi mereka imam mesti mengulangi salat dan makmum tidak perlu mengulanginya. Kalau berlaku kes begini, makmum tak ada masalah. Tapi imam tu kena mengulangi semula lah. Kalau sudah selesai dah salat itu. Ataupun kalau tak selesai pun, imam tu dia kena tambah lah. Imam tu dia kena buat semula. Semaya dia tu tak jadi. Tapi makmum tetap jadi. Dikiyasah lah. Itu. Jadi sebenarnya kenyataan mereka ini bukan semata-mata pandangan begitu saja, tidak, tetapi istidlal merekanya adalah beberapa kisah sahabat berkaitan dengan isu ini. Yang pertama, Ibnu Munzir telah mengeluarkan riwayat dengan sanadnya. Cerita ni cerita Sayyidina Umar. Dia pernah jadi imam subuh di Madinah. Kemudian beliau keluar ke Juruf dan mandi di situ. Kerana beliau telah sedar masih dalam keadaan berjunub. Beliau telah mandi dan mengulangi salat dia. Tapi makmum tidak. Kena ingatlah Sayyidina Umar, saya sebut dah minggu lepas, dia semaya Jumaat. Oh, ni asal ni. Baik, itu dalil pertama. Dalil kedua, ni Sayyidina Umar juga, cuma di tempat lain. Ada berlaku. Kita kata acak kali tu. Ada nak wakwan tu. Antara Mekah dan Madinah. Umar menjadi imam, kemudian beliau berlalu pergi setelah beliau melihat ada kesan ihtilam pada pakaian. Ihtilam tu saya sebut dah asaman ihtilam dan bermimpi bersetubuh tu lah. Cuma kesan di sini maknanya ada tumpuk kain mani lah kita kata. Maka dia pun tahulah, oh rupanya dia tak ingat. Rupanya dia bermimpi. Baik. Beliau mandi dan membasuh kesan ihtilam pada pakaian. Beliau mengulangi salat, tapi kami tidak mengulanginya. Itu dalil, itu istidlal yang kedua. Yang ketiga, malam ni lah sebenarnya kita sambung malam ni. Dalil yang ketiga, bagi ulama kata imam kena ulangi salat, makmum tidak. Dalil ketiganya, mana Ibnul Munzir telah mengeluarkan riwayat dengan sanadnya daripada Muhammad bin Ar bin Al-Harith bin Musalik, yang menyebutkan bahawa Uthman telah menjadi imam subuh. Waktu tu Mustalik tu sebenarnya tu silap tu. Muhammad bin Ad bin Al-Harith bin Al-Mustalik, yang menyebutkan bahawa Uthman telah menjadi imam subuh apabila matahari siang tu sudah tinggi. Sebenarnya matahari tu tidak ada tu dalam kurungnya tu matahari tu. Sebabnya begini, sebab dia tag asal dia tidak sebut matahari. Apabila siang sudah tinggi, tapi di situ maksud siang tu maksud matahari. Sebab tu saya tidak terjemah matahari tu.
Dalam kurungan tu saya buat matahari tu ada tersilap spelling tu. Boleh kalau kita nak terjemah mafhum matahari tu, tapi asal tak dia tidak ada. Jadi apabila siang sudah tinggi, maksudnya matahari tu, tiba-tiba beliau melihat ada kesan junub pada pahanya. Beliau menyebutkan berkenaan peristiwa ini, saya telah pun bertakbir, demi Allah saya telah bertakbir, demi Allah saya telah berjunub. Sebelum itu saya tidak tahu. Dia sebut, Sayyidina Umar dia sebut pada makmum tu lah. Tu. Sebut ni kita kena ingatlah. Sayyidina Umar sebut ni apa? Kita tidak ulas, cuma saya sebut secara syafawi lah. Kenapa Sayyidina Umar sebut gitu? Jadi makmum semua tahu lah. Supaya tujuan ni supaya orang lain naik jadi ganti tempat dia tu. Siapa dia kata memang kayak kita sebut dah baru ni, kayak sama ada dia isyarat ke, kata dia telah batas maya dia tak sah daripada awak. Tu maksud saya normalnya, demi Allah saya telah berjunub. Baik. Baik. Sebelum tu saya tak tahu. Beliau telah mandi dan mengulangi salat. Beliau tidak menyuruh para makmum mengulangi salat mereka. Kayak kita bincang dah sebelum ni. Dalam kisah ni, saya normal dia boleh masuk semula adalah salat jadi imam. Makna makmum kena tunggu, tu satu cara. Satu lagi kaedah lain, dia boleh suruh orang istikhlaf. Suruh orang lain ganti. Tapi kalau kita tengok di sini, makna saya normal, dia tidak suruh ganti, dia pergi mandi. Lepas tu dia masuk semula dan dia semaya semula daripada awal. Jadi makmum tu akan sudah awal daripada dia. Sebelum ni saya telah sebut bahawa Imam Syafi'i antara istidlal Imam Syafi'i maknanya boleh berlaku dalam keadaan tertentu, maknanya imam tu jadi lewat masuk semaya. Jadi makmum dulu. Apa tu? Moga makmum jadi. Tu imam tak jadi. Jadi tu imam mari dia masuk takbiratul ihram semula, maknanya dia kena tambah. Tu imam makmum siap dah. Makmum tak siap lagi. Dia boleh berlaku gitu. Tu. Baik. Tapi bukan semua berpendapat. Kita ada setengah ulama kata tak, dia kata makmum tu dia kena ganti orang lain jadi tu imam. Tu kena ganti orang lain jadi tu imam. Ada juga yang kata bingung. Ada pun yang kata dengan solat makmum pun jadi tak sah. Ada pendapat tu agak terpencil lah. Tak apalah. Tu saya tidak nak bincang secara panjang lebar bab khilaf tu. Tapi ada yang kata begitulah. Baik, yang keempat, Ibnul Munzir, beliau atau mana Ibnul Munzir itulah tadi kita Ibnul Munzir itu. Dia telah mengeluarkan riwayat dengan sanad daripada Salim bin Abdullah. Ni cucu Sayyidina Umar, Salim ni cucu Sayyidina Umar. Beliau menyebutkan Ibnu Umar, yakni ayah dia radhiyallahu anhuma, telah menjadi imam salat asar. Tu tersilap spelling tu. Tu huruf sa. Pada ketika itu beliau dalam keadaan tidak berwuduk. Tak teringatlah, kita tak teringat, lupa. Dia tak ada wuduk tapi jadi imam semaya asar. Beliau telah mengulangi salatnya. Sahabat-sahabat lain yang semaya dengan dia, tak teruskan. Mana tak perlu tambah. Mana jadilah nak ayatnya dalam pemahaman sahabat Ibnu Umar ni bukan main-main. Sahabat besar ni. Jadi mana pemahaman dia dari sudut fiqhnya, yang rasa itu yang tak jadi itu salat imam sahaja. Makmum meneruskan salat. Ini. Baik, tak apalah. Mana bab tu selesai kan? Yang kedua, imam mesti mengulangkan salat. Ni pandangan lain pula. Imam mesti mengulangi salat manakala makmum tidak perlu mengulanginya. Ini adalah pandangan Ibn Sirin, Asy-Sya'bi, Hamad bin Abi Sulaiman dan Ats-Tsauri. Mereka berkata kami suka imam dan makmum mengulangi salat. An-Nu'man dan ashabnya juga berpendapat imam dan makmum mengulangi salat. Baik. Kalau kita tengok nombor 2 tu dia sebenarnya serupa dengan nombor 1 tu. Sebab apa? Imam mesti mengulangi salat manakala makmum tidak perlu mengulanginya. Ini pandangan Ibn Sirin, Sya'bi, Hamad bin Abi Sulaiman dan Ats-Tsauri. Mereka berkata, tu beza dianya. Tapi kami suka. Tu beza, sudut beza dia. Kalau ahli atas tadi tu, mula-mula tu nombor 2 serupa dengan nombor 1. Cumanya kami suka imam dan makmum. Tapi kalau pakat buat semula belakang tu kami suka lagi. Tapi maknanya kalau nak kira itunya dia setuju dengan pandangan pertama. Maknanya imam saja kena mengulangi salat. Makmum tu tak perlu. Tapi kalau ulangi dua-dua, imam pun kena ulangi, makmum pun kena ulangi juga salat. Tu lebih kami sukalah. Tapi An-Nu'man dan ashab tokoh-tokoh lah dalam pokok dia ni berpendapat imam dan makmum mengulangi salat. Tu.
Tapi maknanya dia berbelah bagi jugalah. Baik, yang ketiga, jika imam tidak berwudu, ni dia ada tafsil, dia ada sedikit pendetailan. Yang ketiga, jika imam tidak berwudu dan disedarinya selepas selesai salat, maka beliau dan makmum perlu mengulangi salat. Habis imam dengan makmum kena semaya semula. Namun jika disedarinya oleh imam selepas luput waktu salat, maka beliau sahaja yang perlu qada salat. Mengulangi di sini makna qada, sebab telah luput waktu salat. Jadi kalau luput dah habis dah waktu salat tu, makmum tak perlu qada. Mana kira jadi tadi. Tetapi tu imam dia kena ulangi salat. Dia guna istilah ulangi salat ni sebab apa? Sebab apa dia tak guna qada? Sebabnya kalau kira qada ni mah tak semaya langsung. Hak dia tadi semaya dah, cuma tak jadi. Sebab tu ana sebut sini ulangi. Sebab asal bahasa, tapi maksud di sini qada lah, sebab tadi tak jadi. Lepas tu dia nak niat lagu mana tu? Ni. Ulangi solat tu dengan maksud qada. Sebab apa? Sebab habis waktu. Cuma secara lurahnya disebut ulangi tu sebab dia semaya dah, cuma tak jadi. Sebab dia istilah i'adah ni, mengulangi solat ni kalau waktu tu tak habis lagi. Tu asal dianya. Kalau waktu sudah habis, dia panggil qada. Cuma ulangi di sini dari sudut bahasa. Tapi hakikatnya qada lah. Baik, tak apalah. Yang ketiga, bawah tu, ada kalangan yang berpendapat, jika imam solat dalam keadaan berjunub, beliau tidak menyedarinya. Begitu juga makmum tidak menyedarinya, sehinggalah luput waktu, maka mereka mesti mengulangi salat. Isu janabah, dia tak serupa dengan tak ada wudu. Tak serupa dengan hadas besar, tak serupa dengan hadas kecil. Jadi kalau kih junub, semua kena qada. Kena maya semula belaka kalau habis waktu lah. Hak tadi kalau habis waktu, kih wudu tadi kalau habis waktu, tu imam yang kena ulang ya. Makmum tak perlu. Tu beza dia. Boleh kan? Gitu. Ini sebahagian kecil lah yang saya catatkan di sini supaya kita nampak perbezaan itu. Tapi kalau kita perhatikan, pendapat yang pertama tu lebih ramai ulama. Sebab itulah ramai juga di kalangan ulama dia kata perlu ditarjih. Lebih suka tarjih pendapat pertama, bahawa makmum tidak terjejah salat dia. Yang terjejah hanya imam saja. Jadi imam itulah kena ulangi semula. Jadi bila jadi pendapat pertama ni, kalau habis waktu ke tak habis waktu, tak terjejah makmum tu, tak ada masalah makmum tu. Baik, kita pergi pada bab yang ke-15, mengganti imam ketika ketiadaannya. Istikhlaful imam idza ghaba. Mengganti imam ketika ketiadaannya. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini, iaitu hadis yang ke-793. Wa bi qala akhbarana Ahmad ibn Abdah an Hammad ibn Zaid thumma dzakara kalimatan ma'naha. Qala haddatsana Abu Hazim qala Sahl bin Sa'ad kana qitalun baina bani Amr bin Auf fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shalla adh-dhuhr thumma atahum liyusliha bainahum thumma qala li Bilal ya Bilal idha hadara al-'asr wa lam ati famur Aba Bakrin falyusalli bin nas. Hadis ni kita jumpa dah sebenarnya cuma ni lebih detail. Lebih detail. Kita jumpa bahawa ni tidak sedetail ni. Falamma hadarat azana Bilal thumma aqama faqala li Abi Bakr radhiyallahu an taqaddam fataqaddama Abu Bakr fadakhala fi as-salah thumma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yashukku an-nas hatta qama khalfa Abi Bakr wa saffaha al-qaum wa kana Abu Bakr idza dakhala fi as-salah lam yaltafit falamma ra'a Abu Bakr at-tasfih la yumsik anhu iltafata fa'awma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fahamidallah azza wa jal ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu imdih thumma masha Abu Bakr al-qahqara ala aqibayhi fata'akhkhar falamma ra'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqaddama fasalla bin nas falamma qada salatahu qala ya Aba Bakr ma mana'ak إذ أومأت إليك ألا تكون مضيته
faqala lam yakun li ibni abi Quhafah an ya umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lin nas idza nabakum syai'un falyusabbih ar-rijal wal yusaffih an-nisa. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, telah berlaku peperangan telah berlaku peperangan. Sebelum ni tidak sebut begitu. Dia kita ni begini, kalau boleh letak dalam kurungnya tu. Telah berlaku peperangan ini, sebab kalau kita tengoknya tak sampai berlaku peperangan. Cuma kalimah kita tu salah satu terjemahannya peperangan. Boleh juga kalau kita tengok telah berlaku pergaduhan, perbalahan. Sebab dalam setengah riwayat sebut tu sudah, walaupun tidak guna senjata, tetapi perbalahan ni sudah sampai ke tahap masing-masing melontar batu. Pekor batu antara satu sama lain. Sebab tu setengah ulama kata perang, dia cuma perang gitu ya, tidak kata perang berat lah. Mana pekor batu supaya kita kan balah kan, kalau tengok dalam dalam parlimen tu kan, mana akak kursi dah, timuk kursi dah tu. Gitulah. Cuma orang ni guna batu. Sebab tu ada yang kata kursi dia kena buat hak berat, ataupun kena skru di latar tu. Kalau di parlimen lah lebih selamat. Ni siapa perekat pekor batu dah. Baik, sebab itulah kalau kita nak nyuah perang, cuma tidak perang seperti mana peperangan ni lah. Walaupun ada setengah ulama kata, kalau kita terjemah gini lebih baik, telah berlaku pergaduhan besar antara Bani Amr dan Auf. Insiden ini telah sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah salat zuhur, kemudian pergi ke perkampungan mereka demi mendamaikan mereka. Sebelum itu beliau berkata kepada Bilal, wahai Bilal, apabila masuk waktu asar dan aku belum pulang, maka suruhlah Abu Bakar menjadi imam salat. Apabila masuk waktu asar, maka Bilal melaungkan azan dan kemudiannya melaungkan iqamah. Beliau telah berkata kepada Abu Bakar, tampillah sebagai imam. Beliau pun tampil ke hadapan dan melaungkan takbiratul ihram. Saya sebut melaungkan ini sebab dalam syarah sebut, maknanya Abu Bakar tu dia menyaring ke suara sebab orang penuh masjid ni. Biasalah sahabat-sahabat pas keluar masjid. Tujuannya nak suruh tahu bahawa tu imam ni tidak Nabi. Ayat tu lah. Mungkin Nabi tak balik lagi tu. Sebab bukan semua tahu ni cerita ni. Sahabat hok mari, mungkin mari hok duduk belakang-belakang ataupun di luar masjid tu, tak tahu pun cerita ni. Baik. Kemudian Rasulullah SAW datang. Baginda meluru ke hadapan dengan mencelahi saf-saf makmum, sehinggalah beliau berada di belakang Abu Bakar. Para makmum bertepuk tangan dan beliau yang sudah berada dalam salat tidak pun berpaling. Namun apabila beliau mendapati para makmum terus bertepuk tangan, maka beliau menoleh dan beliau mendapati Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan kepadanya agar meneruskan salat sebagai imam, dan kerana itu beliau memuji Allah Azza wa Jalla dengan kata Alhamdulillah. Kemudian Abu Bakar mengundur ke belakang. Melihatkan keadaan itu, maka Rasulullah SAW maju ke hadapan lalu menjadi imam kepada orang ramai. Apabila selesai salat, baginda bersabda, wahai Abu Bakar, apa yang menghalang engkau daripada terus menjadi imam setelah aku mengisyaratkan agar engkau meneruskan salat? Beliau menjawab, tidak patut anak Abu Quhafah menjadi imam dalam keadaan Rasulullah SAW ada di belakangnya. Baginda SAW berkata kepada para makmum, apabila ada sesuatu tu tersilap, apabila ada sesuatu yang berlaku maka bertasbihlah. Itu cara untuk lelaki, dan untuk perempuan adalah dengan bertepuk tangan. Itu. Jadi hadis ni kira lebih jelaslah daripada yang sebelum ni. Jadi kita lihat di sini bahawa beberapa perkara. Baik, di sinilah kita baca nota ni. Sebab hari ni ringkaslah sebab sebelum ni bincang dah. Baik, pertama sekali hadis bab adalah sahih. Ia merupakan rubaiyat Imam An-Nasa'i. Cuba tengok di bawah tu lah. Rubaiyat tu apa maksud? Hak 21 tu. Hak 20 tu kita tak baca sebenarnya. Cuba tengok nota yang ke-20 tu. Cuba tengok di atas tu lah. Tengok semula. Ahmad bin Abdah telah meriwayatkan kepada kami daripada Hamad bin Zaid. Dia, yakni Ahmad bin Abdah, guru Imam An-Nasa'i menyebutkan. Kemudian beliau, yakni Hamad bin Zaid, menyebutkan kalimah yang semakna dengannya. Perhati malah. Dia itu sikit ni. Dia begini. Hadis ni kata Imam Nasa'i,
Cuba perhati pada sana ni, sebab sekali-sekala kita jumpa ni. Penting juga ni kaedah ni. Jadi Imam Nasai dia kata, Ahmad bin Abdah telah meriwayatkan kepada kami. Jadi Ahmad bin Abdah ni guru Imam Nasai. Baik. Jadi kata Ahmad, dia kata Hamad bin Zaid telah meriwayatkan kepada kami. Mana Hamad bin Zaid ni guru Ahmad bin Abdah. Baik. Dia, siapa dia? Sebab dalam kalau kita tengok teks Arab tu memang tidak disebut dia tu siapa. Dia yang ni Ahmad bin Abdah, guru Imam Nasai itulah. Menyebutkan. Kemudian beliau, yang ni Hamad bin Zaid, guru kepada Ahmad bin Abdah tu, menyebutkan kalimah yang semakna dengannya. Hak tu nak 20. Jadi kenapa Ahmad bin Abdah kata guru dia Hamad bin Zaid menyebut kalimah yang semakna dengannya? Itu istilah tu dalam ilmu usul hadis tu. Ahmad tidak menyebut kalimah haddasana di sini kerana beliau lupa kalimah yang digunakan oleh gurunya Hamad. Cuba perhati teks Arab. Baru kita nampak. Cuba perhati teks Arab. Baik. Akhbarana Ahmad bin Abdah. Kata Imam Nasai, Ahmad bin Abdah meriwayatkan kepada kami daripada Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid ini guru kepada Ahmad bin Abdah. Kemudian Zakara telah menyebutkan olehnya. Nya tu siapa? Ahmad bin Abdah. Kalimatan maknaha. Zakara tu yang menyebutkan kemudian dia telah menyebutkan kalimah yang semakna dengannya. Jadi Ahmad bin Abdah ni dia tak ingat guru dia ni kata haddasana ke, guru dia kata akhbarana ke, dia tak ingat. Maka dia kata guru saya telah sebut dengan kalimah yang semakna dengannya, dengan apa? Dengan dengan haddasana tu, dengan akhbarana tu. Sebab dia tak ingat. Sebenarnya guru dia ni kata gapo? Akhbarana ke, haddasana ke? Sebab setengah ulama akhbarana dengan haddasana ni sama makna, setengah ulama. So kata tidak. Haddasana ni beza. Kalau bagi Imam Bukhari sama ya. Tapi bagi setengah ulama tak, makna beza. Dia kata kalau haddasana ni maknanya kita kita baca, guru dengar. Kalau akhbaran ni guru baca, kita dengar. Dia ada perbezaan dia tu lah. Jadi Ahmad ni tak ingat tok guru dia ni guna akhbarana ke, guna haddasana ke, dia tak ingat. Sebab tu dia guna gitu. Kemudian dia sebut dengan kalimah tahdis tu seperti mana dengan makna dia tu lah. Dia tak ingat. Itu maksud dia. Ni termasuk dalam usul ni, ilmu usul hadis ni. Gitu boleh faham. Sebab tu ana pun terjemuh gitu je lah. Sebab tu buat nota kaki tu. Baik, sebenarnya apa maksud tu? Di sinilah kita nampak bahawa perawi-perawi hadis ni bila dia tak ingat sesuatu, dia tak rakyat. Dia rakyat, dia tak ingat. Ni satu bentuk berterus terang daripada seorang perawi, dia tak ingat tu guru dia kata gapo. Cuma orang ngaji hadis dia boleh faham lah maksud dia tak ingat tu guru dia kata qala haddasana ke, qala akhbarana ke, amba'ana ke, dia tak ingat. Maka dia sebut gitu. Tu. Jadi dia tidak sebut haddasana di sini kerana beliau lupa kalimah tu guru dia guna tu gapo, dia akhbarana ke haddasana ke, akhir sekali dia tak sebut. Itu maksud dia. Baik. Yang ke-21. Riwayat ini adalah riwayat rubaiyat musannif yang ke-50. Maksud rubaiyat adalah antara seorang perawi dan Rasulullah diselangi oleh 4 orang perawi sahaja. Cuba kita tengok. Antara Imam Nasai dengan Rasulullah tak ada berapa orang? 4 orang tu. Ahmad bin Abdah, 1. Yang kedua Hamad bin Zaid, 2. Abu Hazim, 3. Sahal bin Sa'ad. Tu 4. Lepas tu Rasulullah. Tu dia panggil rubaiyat. Kalau ada seorang lagi dia panggil khumasiyat. Dekat tu rubaiyat tu. Dekat tu perawi tu rubaiyat. 4 orang antara dia dengan Nabi, 4 orang. Diselangi oleh 4 orang. Ni dia panggil rubaiyat. Yalah, kalau Imam Bukhari tu ada thulasiyat pun ada 3. Terbaik. Cuba kita tengok di sini lah. Bab dan hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasai menunjukkan keharusan imam melantik pengganti apabila beliau tidak dapat menunaikan tugasnya kerana apa-apa keperluan penting. Mana tidak jadi salah tu. Tidak dikira cuai tu. Tidak dikira curi tular tu. Tidak jadi masalah. Tidak boleh dicela, tidak boleh dipandang serong kepada imam itu. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW yang datang lewat pada ketika itu telah mencelahi saf-saf untuk tampil pada saf hadapan? Tidakkah perbuatan berkenaan zahirnya telah mengganggu saf makmum yang sedang salat? Sebab
Rasulullah sendiri dalam hadis-hadis Rasulullah tak benar buat begitu. Tapi dia buat. Apa gitu? Tu satu persoalan timbul. Dalam isu ni ada dua pandangan. Yang pertama, perbuatan itu harus untuk imam bertugas yang khusus. Ini untuk imam. Sebab dia nak pergi duduk tu, mana dia pergi duduk di sah pertama tu, itu tepat dia asal. Kalau tidak jadi imam apa, malah duduk belakang tu. Sebab dia termasuk al-ahlam wan nuha tu. Liyalini al-ahlam wan nuha. Itu maksud dia nya. Nak yang untuk imam boleh. Hak Nabi larang tak boleh tu untuk orang lain. Tu. Cuma hak ni perbincangan detail lagi sebenarnya. Kalau imam tu ada dah. Imam tu 2, 3, 4 orang misalnya. Kalau dia tak pergi, mana semaya tak jadi molek dah. Tak apalah. Sebab tu ulama kata bila Nabi buat, Nabi nak ayatnya harus untuk imam. Tetapi ada juga ulama mengatakan Rasulullah melihat ada ruang kosong di bahagian hadapan yang tidak dipenuhi. Ada ulama kata begitu. Tetapi pendapat ni, cuba tengok saya buat di bawah ni. Sebahagian ulama mengatakan pendapat pertama lebih sesuai. Kerana sikap dan kebiasaan para sahabat sangat menjaga kedudukan saf. Sukar untuk diterima mereka membiarkan saf utama ada ruang kosong. Kerana ini menunjukkan sikap yang tidak berdisiplin dan mengabaikan sunnah yang sentiasa diberi perhatian oleh Nabi SAW setiap kali hendak mendirikan solat. Maknanya kalau kita terima pendapat kedua ni, maknanya sahabat ni sangat tidak berdisiplin. Padahal Nabi bila nak semaya betul sama sah. Betul sah tu termasuk penuh ke sah tu. Tiba-tiba boleh berlaku kosong, siapa boleh masuk seorang. Ulama kata tidak pernah sabar pendapat kedua. Cuma saya carilah ada pendapat lain setakat dia tengok dalam beberapa syarah tu tak ada ni aja. Setengah ulama kata ni khusus untuk Rasulullah. Orang lain tak boleh buat gitu. Dia kita kena ingat satu perkara lagi, semaya ni zaman Nabi ni tak kira siang hari ke malam ke, memang dia penuh semua. Makna pas keluar masjid. Tu. Maknanya Rasulullah bila dia nak pergi ke sah hadapan, duduk betul-betul di belakang imam tu, makna dia kena mencelah tu banyak sah tu. Tak tahulah berapa belah sah tu. Tu. Begitu Jadi hak ni kita bincang dah sebelum ni. Bab yang ke-16, al-i'timam bil imam, kemestian mengikut imam. Kemestian mengikut imam. Maknanya mesti ikut tu imam ni. Tu. Imam Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Iaitu hadis yang ke-794. Wa bi qala akhbarana Hannad bin Sari an Ibn Uyainah an Az-Zuhri an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqata min faras an shiqqihi al-ayman. Fadakhalu alayhi ya'udunahu fahadarat as-salah falamma qada as-salah qala innama ju'ila al-imam liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Setengah riwayat rabbana walakal hamd, setengah riwayat ada waw. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjatuh daripada kuda pada bahagian lambung kanannya. Para sahabat telah datang menziarahinya. Telah masuk waktu salat. Apabila beliau telah selesai menunaikan salat, maka beliau berkata, sebetulnya imam diletakkan di hadapan untuk diikuti. Apabila beliau rokok, maka rokoklah. Apabila beliau angkat kepala, maka angkatlah. Apabila beliau sujud, maka sujudlah. Apabila beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katalah rabbana walakal hamd. Hadis bab adalah muttafaq alaih. Jadi kalau kita perhatikan hadis ni, ada beberapa perkara. Sebab tu saya bincang tu agak nak suruh nampak kedudukan hadis. Sebab hadis ni ringkas sangat ni. Baik, cuba kita tengok. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasai di bab ini menunjukkan hukum wajib mengikut imam dalam semua pergerakan salat. Hak orang panggil pergerakan salat. Kalau tu imam gau gata, tak payah garu. Hak tu bukan perbuatan salat. Takut jadi apa cerita banyak benar, cerita pun nak tahu. Tu imam kata, mu ikut akulah. Saya tu imam saya bodoh. Kita kan? Bukan tu, sebab tu saya buat pergerakan salat. Tu imam dia pada hak tu imam gata. Garu. Sebab tu saya sebut sini pergerakan salat. Hak tu orang tak main pergerakan salat, tak payah tiru. Cerita tu cerita tu tahu lah kedok tak bodoh tu makmum. Siapa lopak kok nelo pun lopak juga no. Tak boleh pakar tu.
Ni pergerakan solat. Orang panggil hak solat. Pergerakan solat mana? Kena ikutlah. Ulama berbeza pandangan tentang solat yang dimaksudkan dalam hadis bab apakah fardu atau sunat. Sebabnya hadis ni dia timbul perselisihan ulamanya beberapa perkara. Pertama sekali semaya gapo? Semaya sunat ke, semaya fardu ke? Lepas tu di sini ada perkara yang tidak jelas. Apakah Nabi semaya duduk ataupun Nabi semaya bangun? Sebab kaki Nabi terseliuh ni. Dalam riwayat lain kaki Nabi terseliuh. Siapa begitu disebut? Baik, cuba kita tengok. Kemuskilan pertamanya, ni salat fardu ke salat sunat ni? Sebab hak ni semaya berimeh ni. Semaya ni semaya berjamaah ni. Fardu ke? Sebab di rumah Nabi. Di rumah Nabi ni. Baik. Sebahagian mereka mengatakan ianya adalah salat fardu, bukan salat sunat. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari yang menyebutkan, Imam Qurtubi mengatakan rahimahullah, tu makna duduk sebelum tu Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan alif lam pada kalimah as-salah, fahadaratis salah, alif lam tu dia panggil lil ahdi, yang memberi maksud salat pada ketika itu, bukan salat pada ketika itu. Tu makna alif lam lil ahdi bagi orang belajar bahasa Arab lah. Dan ia dimasukkan salat fardu sebab dikaitkan dengan masuk waktu. Bila kata fahadaratis salah, telah tiba waktu. Bila tiba waktu ni, kalimah ni dia guna untuk semaya fardu ni. Sebab kalau semaya sunat dia tak ada masuk dah waktu. Dia tak guna gitu. Walaupun kita kata waktu, sebab waktu kita kata waktu duha ni tidaklah ditentukan secara spesifik seperti waktu solat lima kali sehari ni. Sebab solat fardu 5 kali sehari ni penentuan secara khusus ada Jibril mari 2 hari betul-betul. Kan cerita kita bincang dah sebelum ni. Hak mari mula-mula nak ayat setiap semaya 5 tu awal waktu. Hari kedua tu maya akhir, nak ayatnya hak waktu setiap fardu tu hanya setakat ni. Hak tu semaya fardu saja ada gitu. Hak semaya sunat lain tak ada penentuan gitu. Sebab tu ulama faham, bila disebut fahadaratis salah, maka tiba waktu semaya, itu isyarat pada semaya fardu tu. Itu antara dalil. Kukuk mana pun tak jelas tu. Gitu jadi khilaf tu. Jika salat sunat tidak dikaitkan apabila tiba waktu salat. Juga sedia dimaklumi para sahabat tidak berkumpul untuk salat Jumaat kecuali salat fardu. Tu. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok lagi. Qadhi Iyad telah menceritakan daripada Ibnu Qasim, tu sebenarnya Ibnu Qasim tu. Qadhi Iyad telah menceritakan daripada Ibnu Qasim bahawa salat yang dimaksudkan di sini adalah salat sunat. Jadi kata Qadhi Iyad salat sunat. Sebab salat sunat ni boleh Jumaat. Misalnya kita pergi rumah tok guru kita nak sembahyang duha. Kita boleh sembahyang dengan dia. Ada yang kata begitu. Tapi kebanyakan ulama kata tak boleh kalau duha. Tak ada. Jadi hak kata sembahyang itu tu sebenarnya sangat tidak kuat lah. Sangat tidak kuat. Tapi umumnya kalau kata salat sunat umumnya boleh. Tapi pendapat ni sebenarnya boleh kata ulama kata Qadhi Iyad nak kata begitu tu, walaupun dia hebat pun mana dalilnya. Kita tahu sembahyang sunat bukan semua sunat boleh sembahyang Jumaat. Ada kalau sembahyang Jumaat tahiyatul masjid ni tak ada. Seperti duha pun tak ada sebenarnya. Hak kita tahu sembahyang jenis sunat ni kalau sembahyang hari raya tu lainlah. Tahajud. Sunat-sunat lain tu tak ada. Dia lah kalau sunat kata sunat di rumah itban tu adalah gitu tu. Tapi gitu ya tak berlaku setiap hari gitu. Sebab tu ramai ulama kata tak sembahyang fardu. Baik, cuba kita tengok lagi. Lafaz riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya yang bersumber daripada Jabir radhiyallahu anhu telah menyebutkan. Ni saya tidak bawa teks Arab je lah supaya lebih ringkas. Maksudnya begini, cuba tengok. Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunggang kuda di Madinah. Ni cerita sama ni. Menunggang kuda di Madinah. Lalu kuda berkenaan menjatuhkannya di pangkal pokok kurma. Kaki baginda sallallahu alaihi wasallam telah terseliuh. Sebut qadam, dengar terang dari riwayat sebut qadam, kaki dia tu. Memang jatuh kot lambung kanan, tapi kaki tu yang terjejah tu, sebab tu tak boleh berdiri tu. Kami telah datang menziarahinya. Pada ketika itu kami melihat beliau sedang salat di tempat minum Aisyah. Yang saya terang, yang saya highlight ke tu, itu makna tempat khilaf tu. Akan ada khilaf tu pada tempat tu. Di tempat minum Aisyah. Itu saya highlight ke itu.
dalam keadaan duduk. Di masyrabah Aisyah, tempat minum Aisyah, dalam keadaan duduk. Kata Jabir, bila kami tengok Nabi semaya, lalu kami pun salat dalam qiyam, dalam keadaan qiyam, dalam keadaan qiyam di belakang beliau. Mana jadi makmum lah. Selepas itu beliau tidak membuat apa-apa teguran kepada kami. Maknanya Nabi salat dalam keadaan duduk. Kami ni makmum ni salat dalam keadaan berdiri. Lepas selesai salat, Nabi tak kata apa-apa, Nabi diam sahaja. Kemudian kami datang menziarahinya untuk kali yang lain. Setengah riwayat kata ni kali kedua. Kami mendapatinya sedang salat fardu dalam keadaan duduk. Ni jelas sebut. Kali kedua salat fardu. Kami terus salat bersama beliau dalam keadaan qiyam. Beliau telah mengisyaratkan kepada kami agar salat dalam keadaan duduk. Nabi isyarat supaya duduk. Apabila beliau selesai salat, beliau bersabda, apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka kamu salatlah dalam keadaan duduk. Apabila imam salat berdiri, maka kamu salatlah dalam keadaan berdiri. Janganlah kamu lakukan seperti orang Farsi lakukan ketika mereka mengagungkan para pembesar mereka. Hadis Jabir ini jelas menunjukkan mereka menziarahi Nabi SAW 2 kali. Kalau kita tengok hadis Jabir, jadi maknanya ziarah tu 2 kali. Hak ni kali kedua ni hak sebut kata semaya fardu ni, hak ni kali kedua. Kali pertama mereka salat di belakangnya dalam keadaan beliau duduk dan para sahabat dalam keadaan berdiri. Ni sebagai salat sunat mengikut ulama. Hak mula-mula tadi salat sunat. Untuk kali kedua mereka salat fardu dalam keadaan berdiri dan Nabi SAW mengisyaratkan agar mereka duduk. Hak ni kali kedua, hak ni semaya fardu. Para ulama juga telah berbeza pandangan adakah salat yang disebutkan dalam hadis berlaku di masjid atau di rumah Aisyah. Jadi maknanya daripada riwayat Jabir, sebab riwayat Jabir ni sahih. Kalau gitu semaya ni berlaku 2 kali. Hak ziarah ni berlaku 2 kali. Dia tak habis lagi cerita tu. Baik, kita tengok lagi di sini. Dia kena tengok semua ni baru kita boleh faham keseluruhan tu. Baik. Jadi antara yang ulama berbeza pandangannya, hak Nabi semaya ni tak kiralah riwayat Jabir ke, riwayat Anas ke ataupun riwayat lain ke, semaya di rumah ke masjid. Baik, melihat kepada lafaz di tempat minum Aisyah, fi masyrabati Aisyah, menunjukkan ia berlaku tidak di masjid, bahkan di rumahnya. Jelas tu dari riwayat Jabir tu, hak ziarah kali kedua tu, dia pergi tu main Nabi semaya di tempat minum, dapur Aisyah lah tempat Aisyah minum, bukan tempat masak. Jadi maknanya rumah ni, seolah-olah Nabi SAW tidak mampu hendak keluar ke masjid, lalu Nabi salat di rumahnya dan makmum pada ketika tu, makmum pada ketika itu, silap tu, ada 2 bahagian. Satu bahagian salat bersama Nabi SAW di rumahnya dan yang ramai lain dan yang ramai salat di masjid. Ataupun dan yang ramai salat di masjid. Gitu maksud silap tu. Ni ramai ni ulama sebut gini. Dia gini cerita dia. Bila hari mula-mula tu tak apalah, hal tu mai sunat mengikut ulamanya. Hak kali kedua tu sahabat pergi ziarah nak tengok keadaan Nabi. Bila siapa tu tak ada nak kecek Nabi semaya dah. Memang hak tu semaya fardu lah. Ada setengah kata Zuhur, setengah kata Asar, siang hari. Antara 2 tu lah. Jadi sahabat apa tu semaya. Jadi hak semaya tu Nabi suruh duduk. Hak ni lah ulama kata, ramailah ulama sebutnya, bawah tu saya akan sebut lepas ni tu. Jadi maknanya di situ, jadi sahabat-sahabat yang duduk di masjid ni, semaya juga. Jadi tu imam duduk di rumah dia. Nabi itulah. Kita kena nak rumah Nabi yang masjid ni sambung. Dinding tu sambung. Beza begitu ya. Di sinilah dia panggil ada muballigh. Jadi sahabat Nabi yang semaya bersama Nabi, bersama dalam keadaan duduk tu, hak tu mereka juderah. Bila Nabi kata Allahu Akbar, mereka kata Allahu Akbar. Jadi, hak makmum duduk masjid pun boleh tahulah pergerakan Nabi tu. Dan mungkin juga dia nampak daripada jendela ke, daripada pintu kecil ke, itu maksudnya. Jadi tak timbul dah isu hak duduk di masjid duduk ke bangun. Sebab apa? Sebab hak tu dia semaya di tempat lain. Tetapi mereka tetap boleh tahu pergerakan Nabi melalui muballigh. Muballigh ni sahabat Nabi. Dia sebut. Misalnya Nabi kata Allahu Akbar, dia Allah. Nabi kata Allahu Akbar, rokok pula. Sami Allah ni. Sahabat je derah. Kayak dulu kan ada. Kayak gitu tempat kita pun ada dulu.
Padahal hak sepatutnya hak asal hak buat gitu kerana tak nampak tu imam. Seperti Masjid Muhammadi ni kan ada. Kan ada dua tu tempat perempuan ke bangun yang lain tu. Sebab tu dia ada buat apa ni? TV, kamera tu dah. Ada slide tu. Dan ada dia punya pembesar suara. Jadi perempuan walaupun tak nampak imam pun dia boleh. Itu kita akan bincang selepas ni. Ada khusus bab tu. Tu. Baik. Jadi maknanya dalam kisah ni hadis Jabir ni mengikut ulama maknanya dua tim lah, dua grup lah. Makmum tu sebahagiannya berada di rumah Nabi. Jahak ramai lagi tu hak tu semaya di masjid. Tu imamnya duduk mana? Nabi lah. Nabi dalam keadaan duduk. Baik. Melalui hadis Jabir berkenaan, para ulama fiqh telah membuat kesimpulan bahawa harus salat berjemaah secara terpisah dengan imam. Jika sebahagian jemaah telah ada salat di belakang imam secara terpisah. Jadi boleh semaya antara makmum ni terpisah dengan tu imam. Syaratnya tu imam tu dia ada dah sebahagian makmum semaya di belakang dia secara direct itu, secara langsung itu. Tu. Kalau tu imam duduk di rumah dia, tak ada seorang habuk maya jemaah di rumah dia, tiba-tiba makmum duduk masjid belakang tak boleh. Saya tengok dulu ada ustaz dia semaya tahajud di rumah dia buat secara live. Lepas tu ada orang perempuan tu dia semaya jemaah, dia ikut tu imam tu secara live juga. Tu tak boleh. Tak ada ulama kata boleh. Berat ngerti tu kejap lagu tu. Orang tak buat kerja mai tahajud buat secara live gitu. Ada hak gangnya ikutlah. Kawan ni pun baca derah molek, ana dengar lah. Jangan dia buat kejap lagu tu. Apa nak buat live mai tahajud kan. Ada ikut. Jadi satu isu juga dalam tu. Tu hak ni dak ni. Hak ni bukan secara online, bukan secara alam maya ni. Sebab tu kita kenapa halah kedudukan rumah Nabi tu. Dengan raudhah itu dan juga masjid tu. Baik, tak apalah. Kesimpulan hadis. Yang pertama, maksud tajuk dan hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasai adalah wajib mengikuti pergerakan salat imam tanpa terlewat atau terlambat. Sebab itulah dalam kisah kita semaya ni kira. Kalau kita jenis baca, kata jenis petak baca Quran. Tu imam rokok dah. Kemungkinan kalau kita nak sudah Fatihah tu imam akan tidak tak payah baca setakat tu ya. Tak apa. Dalam kisah semaya berimam. Kan ada setengah mungkin dia tu tua sangat. Kalau baca jadi menyebabkan tinggal rukun. Tak boleh. Itu yang dimaksud. Ni Imam Nawawi sebut ni. Imam Nawawi ni. Sebenarnya kenyataan Imam Nawawi. Cuma saya petik secara umum. Jangan terlewat atau terlambat. Jadi dia istilahnya gini, saya pun nak guna kalimah. Mana dia lewat ni makna lewat sikit. Lambat ni kira lebih berat lagi. Itu maksud dia. Tak boleh. Kalau boleh mana imam itu selalulah. Mana kalau kita tahu tu imam tu mungkin baca dia cepat sikit. Kita pun nak cepat jugalah. Kita boleh tahu kata imam ni biasa baca Fatihahnya agak laju katlah ni. Tapi laju pun tidak sampai perekat orang panggil menjejahkan solat. Kita pelaju sikit. Apa tu? Takut berlaku gini lah. Itu yang disebut oleh ulama. Ni jangan lewat sampai tinggal beberapa rukun. Tu tak boleh lagi tu. Ni sembahyang Jumaat tak boleh. Ikut imam tu yang paling utama. Yang kedua, justifikasi daripada aktiviti Nabi SAW menunggang kuda adalah termasuk dalam sunnah bagi umat Islam memahirkan diri dalam apa saja bidang yang bermanfaat bagi diri sendiri orang lain. Ini antara kenyataan dalam beberapa syarah hak moden lah, syarah moden. Sebab ada dalam internet saya tengok tu ramai yang hurah hadis ni. Dia kata hadis ni sekarang ni kita kata dak. Betul lah asalnya Nabi naik kuda. Mahir Nabi naik kuda sebab setengah riwayat tu Nabi tak pegang pun tali kekal kuda. Pegang tak pegang pun tali kekal kuda, pegang pedal dua-dua duduk atas kuda, tak jatuh Nabi. Makna stabil kedudukan Nabi. Maknanya mahir tu. Boleh ada kuda pun sudah dilatih lari dah dengan tuan dia. Tu. Jadi di sini setengah ulama dia sebut maknanya sunnah naik kuda. Ada yang kata begitu. Ada setengah kata tidak. Tapi ramai kata sunnah lah. Ada setengah ulama kata hak ni Nabi isyarat bahawa kena ada kemahiran. Dan kemahiran yang kita mahirkan diri kita dengan kemahiran itu, kena pasti kemahiran itu ada manfaat. Gapo dia lah ni kita kata. Misalnya berenang, kau belajar berenang. Tu memang kena ada kemahiran tu. Berlaku apa-apa berat juga tu. Menembok ke misalnya tu perlu dah.
Tak kira lah asalkan kemahiran. Dalam bidang gapo pun tak apalah. Maknanya daripada hadis ni dia ada isyarat galakkan Nabi supaya umat Islam ni menceburi dalam bidang kemahiran. Tak kira gapo pun. Kena ada kemahiran. Kalau kata kena, yalah, patak sipuk tu maknanya bakat. Kena perlu dikembangkan bakat tu. Syaratnya kena ada manfaat. Yang ketiga, sunnah menziarahi orang sakit. Yang keempat, harus berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja musibah atau ujian duniawi yang berlaku kepada orang lain, dan ini tidak menjejaskan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud firman Allah, "Qul innama ana basyarum mithluk." Itu maksudnya. Mana apa yang berlaku kepada orang lain boleh berlaku pada Nabi. Dari sudut itu, secara umumnya. Iyalah kita tidak nafi ada Nabi kena racun tapi tak mati. Ulama senaraikan itu mukjizat. Tapi maknanya Nabi tak tahu ada racun. Siapa anak kata lepas lama dah, lepas tu nampak lagi hitam di langit Nabi kesal racun. Sebab tu ulama senaraikan hak tu termasuk mukjizat sebab tak mati Nabi. Kalau orang lain adatnya pada hukum adat lah, kebiasaannya mati dah tu kalau kena racun. Tapi Nabi tak. Sebab tu ulama senaraikan tu mukjizat. Yang kelima, Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah berkata, harus bagi imam yang sakit ataupun lemah untuk berdiri menjadi imam tanpa melantik orang lain menggantikannya. Boleh. Makna dia tak boleh diri, dia sendiri tu imam. Dia tak boleh diri, dia duduk. Harus. Mana harus tu imam tu sakit ke ataupun dia uzur nak diri tak boleh, menjadi imam, harus menjadi imam tanpa melantik orang lain menggantikannya. Harus. Boleh. Namun jika beliau melantik orang lain menggantikannya menjadi imam, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat. Ni pandangan Imam Syafi'i secara peribadi dia. Saya sebab dalam mazhab Syafi'i pun khilaf ni. Ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dia kata saya memilih seseorang imam yang udhuh hendaklah melantik orang lain. Selepas memilih tu kena koma tu sebenarnya. Saya memilih. Yani akhtaru. Seseorang imam yang uzur hendaklah melantik orang lain menggantikannya sebagai imam yang boleh mendirikan salat dalam keadaan berdiri. Imam Syafi'i nak ayatnya berdiri tu dia rukun tu. Bila kata rukun dia tak boleh buat main-main. Kalau tu imam tak boleh, dia kena latih orang lain. Saya suka tu. Maknanya Imam Syafi'i kata sah juga semaya, cuma saya lebih suka tu. Rasulullah SAW telah mengalami sakit dalam beberapa hari. Kita hanya mengetahui beliau mendirikan salat sebagai imam dalam keadaan duduk hanya sekali saja. Ni kata Imam Syafi'i lah, walaupun ulama lain tak setuju. Imam Syafi'i kata Nabi sakit beberapa hari. Tetapi hak kita tahunya, dia mendirikan solat dalam keadaan duduk hanya sekali saja. Ni jadi tu imam, ni jadi tu imam. Jadi tu imam. Hak kita tadi lah, hadis Anas tadi. Apa yang saya tahu, kata Imam Syafi'i lagi, selepas itu beliau tidak menjadi imam kepada orang ramai, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Lepas tu dia suruh saya nawakal jadi tu imam kan? Sampai dia mati. Tu kata Imam Syafi'i. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi, ini menjelaskan bahawa beliau telah mewakilkan orang lain menjadi imam salat. Sebab nabinya dia semai jemaah. Hak dia tak boleh semai jemaah tu dia semai rumah dia. Semai rumah dia. Dalam keadaan duduk. Baik, walau bagaimanapun solat duduk tetap harus, sama ada sebagai makmum atau imam. Harus. Kenyataan ini juga menunjukkan beliau telah mewakilkan orang lain menjadi imam lebih banyak daripada beliau sendiri menjadi imam dalam keadaan uzur. Jadi kalau kita tengok sini, maknanya antara Nabi sendiri menjadi imam dalam keadaan uzur, dia duduk, hak tu kita tahu sekali ya. Kata Imam Syafi'i. Hak jelas banyaknya dia lantik orang lain jadi imam bila dia uzur. Sahabat ulama kata 12 kali saya nak wakil jadi imam di akhir hayat Nabi. Tu kata Imam Syafi'i tu. Cuba tengok pandangan ulama lain macam mana. Para ulama menjelaskan maksud kenyataan Imam Syafi'i adalah ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berakhir, sakit yang terakhir yang membawa pada kewafatannya. Sebab Nabi sakit beberapa kali, bukan sekali. Jadi hak Imam Syafi'i sebut ni sakit hak kira-kira sakit terakhir. Lepas tu beberapa hari dia meninggal dunia. Sakit hak tu maksudnya. Kita sedia maklum melalui beberapa hadis bahawa Nabi SAW telah beberapa kali mewakilkan kepada orang lain sebagai penggantinya semasa beliau sakit. Dan ini bukan sakit yang terakhir, yang berakhir dengan
kewafatan baginda. Jadi hak sakit sebelum tu, sebelum Imam Syafi'i sebut, ada beberapa kali dah Nabi suruh orang lain jadi imam. Sebab itulah kukuk mana pun kalau kita terima pandangan ni pun, kalau kita terima hak ulama sebut ni pun, jelas juga supaya Imam Syafi'i kata tadi, hak Nabi latih orang lain tu lebih banyak daripada dia sendiri jadi imam. Dalam keadaan dia tak boleh berdiri tu. Lebih menyokong lagi pendapat Imam Syafi'i ni. Baik, saya habiskan yang ni. Kelompok Hanabilah ni tidak semestinya Imam Ahmad bin Hanbal ni, mana tokoh-tokoh dalam mazhab Hanbali menganggap elok imam yang uzur mencari pengganti untuk mengelakkan berlaku pertikaian di kalangan makmum dan mengelakkan timbul perasaan tidak puas hati di kalangan mereka. Dia maksudnya begini. Bila tu imam semai duduk, orang lain berdiri belakang, mesti makmum ni sungguh cari orang lain lah. Dah tak cakap ke semua kan? Takut jadi gitu. Salat imam dalam keadaan qiyam lebih afdal. Hak tu semua terima. Namun mereka menjelaskan apa yang terdapat dalam hadis Anas ini. Tertinggal satu kalimah tu. Namun mereka menjelaskan apa yang terdapat dalam hadis Anas ini adalah untuk menyatakan harus imam solat dalam keadaan duduk. Nak nyatakan hak tu ya. Dalam kebanyakan keadaan Nabi SAW telah melantik penggantinya dan perlu difahami secara khusus dalam konteks Nabi SAW sendiri menjadi imam dalam keadaan macam mana pun beliau lebih afdal. Kenapa lah? Kalau buat Nabi ni, Nabi sendiri, kita kenapa hal? Bahawa kalau Nabi sendiri, Nabi ada, dia duduk lebih afdal daripada berdiri lagi. Untuk Nabi seorang. Sebab hadis-hadis lain yang Nabi suruh itu hak tu untuk orang lain. Kalau untuk Nabi sendiri, memang ulama tak pertiga. Jadi hak Hanabilah maksudnya begini. Hak Hanabilah sebut tadi, kelompok Hanabilah tu, hak tu dia merujuk pada orang lain. Kalau mu sakit suruh orang lain dah jadi imam. Dia bukan maksudkan untuk Nabi tu. Hak Nabi tadi, kalau dia tak boleh diri, cuba tengok. Kalau dia tak boleh berdiri pun tetap dia lebih afdal jadi imam. Padahal secara umum nisbah pada orang lain tu imam kalau tak boleh diri lebih afdal dia lantik orang lain jadi imam. Untuk orang lain. Tapi kalau untuk Nabi, tak. Tu ulama kata begitulah. Imam Nawawi dan ulama lain menyebutkan, pengikutan imam adalah wajib bagi perbuatan yang zahir sahaja. Hal ini diperingatkan dalam hadis ini dengan menyebutkan rokok dan lainnya. Adapun niat, maka ia boleh berbeza dengan imam. Niat tak apa, tak serupa tak imam pun. Kerana itulah maka Nabi SAW tidak nyatakan dengan jelas dalam hadis berkenaan. Hal ini disebutkan dalam dalil yang lain. Seolah-olah apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah hadis Mu'az akan datang, kita akan jumpa bagaimana sahnya, tidak jadi masalah. Perbezaan niat antara imam dengan makmum tak jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i bab ni luah. Misalnya kita pergi tengok ada orang semaya, kita pun nak semaya. Tak cara dia semaya gapo pun. Jangan semaya-maya ya. Tu ulama sebut semaya-maya tu. Hak lain tak apa. Tak kira dia semaya gapo, niat tak apa beza. Asalkan dia panggil fi'liyah zahir tu, perbuatan zahir tu sama. Semaya mayat tak boleh. Muka tak serupa. Diri pakai habis, pakai sud dia tak boleh. Hak lain boleh. Sebab tu kalau kita pergi ke RNR, tak caralah dia maya gapo, kita boleh jadi makmum pada dia, tak ada masalah. Itu yang dimaksudkan di sinilah. Baik, untuk bab seterusnya, al-i'timam biman ya'tammu bil imam. Mengikuti orang yang menjadi makmum pada imam. Ikut orang yang jadi makmum pada imam. Apa maksud ni? Ni kita bincang semula lah. Sebab Imam Nasa'i pun kemuka 4 hadis di bawah bab ni. Ni penting ni kita tahu ni. Ni lah saya sebut dalam kisah maya. Dia dulu ada timbul satu isu. Masjid Muhammadi tak apalah. Sekarang ni dia letak skrin lah. Dia letak slide dan sebagainya. Setengah-setengah tepat tu tak ada. Jadi makmum perempuan ni memang tak nampak langsung tu imam. Dia tidak buat dalam bentuk transparent. Dia punya setengah tu kain nipis tak apa nampak tu imam. Ataupun nampak makmum ni tak nampak. Dinding terus. Cumanya dia dengar melalui pembesar suara. Kalau pembesar suara tu mampu lah ke mana? Tak apalah dia dengar imam. Enggak, Allahu Akbar ni tak semestinya masyarakat ketika duduk Allahu Akbar juga. Lama tu imam Allahu Akbar tu akak kepala daripada sujud. Dia baru nak rokok. Takut jadi gitu. Kita akan bincang sini lah. Dalam bab ni ada perbincangan tu. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.